Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana menonton kami di Malaysia hari ini. Masihlah, awak kat mana? Itulah tiba-tiba kenapa gelap ni? Kejap Masihlah. Ya, saya di sini. Masihlah, nampak saya awak tak? mana? Hai, terpancar. Ya Allah. Kenapa gelap ni hari ni? Hari Tiba-tiba ini. studio kita gelap je. Okey, mengapa gelap? Kerana hari ini kita sebenarnya meraihkan Hari Bumi Sedunia yang jatuh setiap tahun pada 22 April. Betul ya? Betul. 22 Tahun April ini- 21. Tahun ini adalah tahun yang ke-51 dunia menyambut Hari Bumi Sedunia. Pastinya memberi pelbagai signifikan lah kenapa kita menyambut Hari Bumi Sedunia ni. Ya. Dan kami nak sebelum tu nak memperkenalkan diri lah, walaupun orang dah tahu kan siapa itu. Seorang dah keluar. Masih nak juga lagi. Hari ini pasti saya Maslah Hassan akan menemankan anda. Dan juga saya Sofia Nur Solehatun. So, tentunya hari ini kita ingin nak memperingati dan mengingatkan semua kerana hari inilah bermulanya mungkin satu kesedaran untuk kita semua. betul. Bagi mereka yang mungkin tidak tahu kepentingan kita meraihkan Hari Bumi Sedunia. Macam lampu tadi kita tutup kan? Betul. Kalau anda tahu kalau kita kurangkan penggunaan elektrik dan juga lampu, kita boleh kurangkan juga karbon, penggunaan karbon. Jadi itu antara yang boleh mengurangkan kadar kata karbon di bumi kita dan sebagainya. Betul. Dan pastinya sambutan ini kita tak naklah disambut pada 22 April saja. Diharapkan sambutan ini berterusan setiap hari kerana penting untuk kita memelihara dan memelihara dan pastinya untuk kita tahu kepentingan menjaga bumi kita. Dan hari ini Sofia, bukan kita berdua je tadi bergelap. Betul. Ada juga kawan kita seorang tu bergelap tapi dia Baru diam muncul. je. Oh, sebab saya suka tempat gelap. Oh, suka tempat gelap. Saya memang suka berada dalam tempat gelap sebab kita boleh elak dari orang lihat kan. Apa khabar kedua? Selamat pagi. Alhamdulillah. Dan apa khabar kepada seluruh penonton Malaysia hari ini? Betul, hari ini kita menyambut Hari Bumi Sedunia. Dan kalau nak tahu kalian, setiap tahun saya ada seorang kawan yang akan ingatkan kami lah sebab kita ada geng-geng kan. Dia seorang ni dia memang tak tahu akan ingatkan hari ini Hari Bumi Sedunia. Okey, macam mana Cuma tahun cara ni dia tak WhatsApp lagi. Maksudnya dia belum lagi lah kot. Dia akan sebab dia ni seorang pencinta alam sekitar, alam semula jadi. Dia peminat dunia luar kan. Kalau duduk di hutan pun dia akan duduk di hutan. Dan dia seorang perempuan ya. Okey. Dan dia akan ingatkan untuk sekurang-kurangnya tutup lampu sejam. Dan itu sebagai simbolik kepada kita menjimatkan tenaga seperti yang dikata oleh Sofia tadi. Dan dalam masa sama sebagai ironi bahawa sebenarnya untuk berjimat cermat dalam mengurangkan penggunaan tenaga ni sangat penting dalam memelihara dan memulihara alam. Saya setuju. Betul. Bagi saya itu sangat penting sebab walaupun hanya sejam tapi kalau nak tahu berapa banyak tenaga yang kita jimat tu kalaulah semua rumah kalau di segi pentas saja tutup kan dia dah selamatkan begitu banyak sumber tenaga kan. Kalaulah satu bandar utama ni, kalaulah satu Malaysia, dia lain. Itu simbolik kepada setiap tahun. Anda boleh bayangkan sendiri kan. Kalau kita boleh melihat ada seperti contohnya KLCC juga mengamalkan sebegini kan setiap tahun pastinya 30 minit akan ditutup penggunaan elektriknya dan sebagainya. Jadi itu salah satu cara yang baguslah untuk menjimatkan elektrik dan bukan saja elektrik sebenarnya caranya untuk kita menyelamatkan bumi kita tapi penggunaan plastik, penanaman cara tanaman sayur juga dan sebagainya itu juga antara salah satu langkah untuk kita menyelamatkan bumi kita. Dan tentunya Hari Bumi Sedunia ini diraihkan di seluruh dunia dan bertemakan tahun ini Restore Our Earth. Jadi antara yang dipertekankan adalah kita menggunakan teknologi hijau untuk menyelamatkan bumi kita daripada terus mengalami kerosakan dan sebagainya. Kerana kalau kita tahulah kalau kita tidak menjaga menggunakan plastik, kita bazir elektrik dan air dan sebagainya, ini secara langsung walaupun mudah pada ketika ini akan memberikan sedikit impak yang cukup besar kepada bumi kita. Jangan lupa sebab sebelum ni kita digemparkan dengan isu banjir yang sekali lagi kan. Dulu sangat besar kan. Dan kita berbicara mengenai bagaimana untuk menjaga alam sekitar. Hutan-hutan simpan kita semua pun kebanyakan rosak dan inilah kepentingannya. Maksudnya kalaulah kita nampak satu pembangunan memang kita akan rasa sangat bangga, kagum apabila ada pembangunan perumahan yang hebat kan. Tapi kita lupa bahawa sebenarnya ekosistem itu terganggu. Dan kita lebih banyak kepada pembangunan. Nampak je tanah atau kawasan kosong buat rumah. Tapi kita lupa bahawa kita memerlukan alam sekitar dalam usaha mengimbangkan berkenaan dengan ekosistem. Sebab tu mudah terjadinya banjir kerana sistem saluran secara semula jadi itu kita lupakan dan mungkin sekarang kita boleh mulakan kembali. Maksudnya masih lagi belum terlambat untuk menyelamatkan dunia.
Dan itulah sebabnya penting Hari Bumi Sedunia ni, dan kita akan berbicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan alam sekitar ni sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita akan kongsikan kepada anda semua mengenai saban hari kami akan ingatkan anda mengenai status terkini COVID-19 di Malaysia, di mana semalam mencatatkan kes masih lagi 4 digit, masih lagi 2,000 lebih kes, banyak 2,340 kes positif dicatatkan, dan semalam jumlah kematian yang direkodkan adalah sebanyak 11 kes, dan secara keseluruhannya jumlah kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 1,400 kes. Itu dia perincian, dan secara keseluruhannya di Malaysia jumlah kes positif adalah sebanyak 381,813 kes, angka yang cukup tinggi sekali. Betul, dan kita berikan satu gambaran untuk anda. Dicatatkan di sini Selangor tertinggi dengan 526 kes, Sarawak 429 kes, Kuala Lumpur 291 kes. Apa yang menjadi kerisauan pada ketika ini adalah kluster pendidikan yang telah pun muncul. Di Kelantan sahaja terdapatnya 7 kluster pendidikan membabitkan beberapa kawasan di seluruh Kelantan, dan di Kuantan telah pun diumumkan yang mungkin sekolah itu boleh dikenakan kompaun dan sebagainya jika mempunyai kluster-kluster yang muncul daripada sekolah kerana pengabaian SOP. Jadi ini menjadi peringatan kerana kita melihat bukan saja preschool, sekolah menengah mula beroperasi, tetapi sekiranya kalau kita tidak menjumpa cara untuk mengendali kemasukan atau keramaian mereka pada satu tempat di sekolah itu, ini akan mungkin mendatangkan lebih banyak lagi kluster pendidikan. Secara keseluruhannya 78 kluster pendidikan telah pun dikenal pasti, dan beberapa negeri telah pun diarahkan untuk tutup sesi persekolahan mereka. Betul. Dan mungkin saya nak kongsi sedikit je. Sedikit ini berkaitan dengan kadar kebolehjangkitan yang dilaporkan puratanya menurun 1.15 tak silap saya. Tetapi ada 4 negeri yang di bawah ataupun di atas nilai purata tersebut. Kelantan 1.43 kadar kebolehjangkitannya, memang sangat tinggi pada ketika ini. Dan untuk masuk semua kadar kebolehjangkitan ini adalah tentang betapa cepatnya virus ini boleh merebak di antara satu sama lain, dan ianya masih lagi dalam keadaan yang kita bukan nak membimbangkan, tapi untuk mengingatkan bahawa sebenarnya masih lagi ianya berada dalam kalangan kita lah. Betul. Kadang-kadang kita saban hari semakin terlupa, tapi tugas kami untuk mengingatkan kalian dan juga diri kami masing-masing. Okay? Betul. Dan pastinya kalau kita tidak menjaga SOP ni, banyak natijah yang akan kita terima. Contohnya sekarang pasar-pasar Ramadan, ada beberapa yang telah ditutup akibat ketidakpatuhan SOP dan peningkatan kes. Jadi kita tahu bahawa ramai yang terjejas pendapatannya akibat COVID-19. Jadi dengan kebenaran untuk diadakan bazar Ramadan ini mungkin memberi ruang kepada mereka dan juga peluang untuk mereka menambah pendapatan. Tetapi apabila terjadinya kes begini, kita harapkan kita semua janganlah pentingkan diri sendiri dengan tidak menjaga SOP. Sama-sama kita jaga kita. Baik, itu mengenai perincian COVID-19. Kita nak kongsikan kepada anda apa yang menarik ada di Dada Akhbar hari ini, dan saya nak mulakan dulu dengan berita harian. Ini mengenai harga barang, di mana di halaman utamanya di sini katanya pengguna lega harga 12 barang turun, peniaga patuh harga siling. Ini sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021 yang bermula semalam, di mana anggota penguatkuasa KPDN HEP melakukan pemantauan harga dan juga pematuhan peniaga termasuk di Pasar Chowkit Kuala Lumpur, dan sebanyak 12 jenis barang di bawah SHMMP ataupun skim harga maksimum musim perayaan, dan jumlahnya ini akan ditambah dari semasa ke semasa menjelang Aidilfitri nanti. Perinciannya ada di halaman ke-21, di mana katanya di sini rata-rata peniaga mematuhi kadar harga yang ditetapkan, dan pastinya pengguna tentunya lega kerana harga barangan yang ditawarkan lebih rendah. Kerana minggu lepas kita dikabarkan dengan peningkatan harga ayam yang naik mendadak kan. Jadi dengan RM10 mahal tau. Selalunya RM7.80 sekilogram. RM7.80 RM7.80. Dia bergantung pada tempat lah. Selalu kat sini RM7.80 sekilogram. Tapi disebabkan ada rata-rata peniaga mengenakan harga yang tinggi, jadi ada harga ayam tu mencecah sehingga RM10 sekilogram. Harga yang cukup tinggi. Itu belum lagi Hari Raya Aidilfitri. Jadi diharapkan kita gembiralah dengan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021 ini yang dilaksanakan. Itu di berita harian, dan seterusnya Sofia nak kongsikan? Ya, bercakap berkenaan musim perayaan ini, kita dah sebelum Ramadan, lagi kurang 3 minggu saja lagi. Tapi jangan kita terlampau meraihkan kerana seperti tahun lepas akan diadakan pemantauan SOP dari rumah ke rumah. Seperti terpapar di NST, police to conduct house visits to ensure SOP adherence during Raya festivities. Dan di halaman yang ketiga ada menunjukkan gambaran di sini, cops to make house visits during Hari Raya.
just like last year, to be prepared to receive special house visits from the authorities during the upcoming celebration, according to the Bukit Aman Internal Security and Public Order Department Director, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar. Di strategi yang sama seperti tahun lepas untuk memastikan tiada yang membelakangi SOP ketika beraya. Dan so tentunya kita boleh melihat house visits ataupun pantauan dari rumah ke rumah untuk memastikan tidak ada mereka yang beramai-ramai dalam satu kawasan. Macam dulu kita ada setkan satu rumah kalau kapasiti macam ni, ada berapa orang sahaja boleh masuk. Maksimum 20 orang kan? Maksimum 20. Jadi kita belum melihat perincian untuk tahun ini lagi. Tapi so tentu kalau kat rumah-rumah tu dah penuh dengan kereta, anda nantikanlah sahaja. Jadi ini memberi peringatan supaya kita tidak terlampau leka ingin beraya sehingga kita memerlukan SOP, juga boleh dipantau di rumah kita. Itu halaman yang ketiga. Betul. Ianya untuk memantau sebenarnya bagi mereka yang merentas negeri juga. Betul. Dalam pemantauan tersebut. Jangan salah faham. Maksudnya boleh lagi beraya tapi dalam kadar yang berpatutan. Okey, saya nak teruskan di Harian Metro. Ini di muka hadapan ini berkaitan dengan satu berita yang tular juga semalam berkaitan dengan jam rosak punya pasal. Puasa terbatal azan maghrib awal 3 minit. Ada juga dipaparkan sedikit kata-kata di atas ini. Puasa batal dan perlu diganti. Bagaimanapun puasa itu tidak perlu diganti kepada mereka yang berbuka di hujung atau selepas azan kerana ia dikira sudah masuk waktu berdasarkan waktu zon tempatan menurut Datuk Seri Muhammad Tamyiz Abdul Wahid, iaitu Mufti Selangor. Kecoh di kawasan Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak Selangor yang bergantung kepada petunjuk waktu berbuka dari suara azan masjid berkenaan perlu menggantikan semula puasa. Selepas azan maghrib dilaungkan 3 minit lebih awal berikutan masalah teknikal pada jam digital di rumah ibadat itu pada hari Isnin. Dan dilaporkan juga ada beberapa tindak balas ataupun maklum balas daripada penduduk setempat mengatakan bahawa terkejut juga sebab tak pernah berdepan situasi ini. Dan semalam pada hari kejadian dilaporkan ada seorang penduduk mengatakan tertanya-tanya kenapa azan 2 kali, dan pihak pengurusan telah mengeluarkan kenyataan juga telah tular di media sosial berkaitan dengan pengurusan akui tersalah laung azan, dan kenyataan dikeluarkan untuk memberitahu kepada ahli Qariah Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak sahaja, manakala orang luar di Qariah tidak perlu memerlukannya kerana mempunyai surau dan masjid sendiri. Perlu ganti puasa tetapi tidak perlu bagi mereka yang berbuka pada penghujung azan ataupun selepas azan itu tamat. Dia sekurang-kurangnya 2 minit sebelum. Itu yang diberikan oleh Mufti Selangor. Jika seorang berbuka cepat 2 minit sebelum masuk waktu, masih dikira sah. Okey, itu di Harian Metro. Dan kita maafkanlah kepada kekhilafan ini yang berlaku. Okey, kita nak teruskan. Ini ada satu perkongsian yang sangat penting juga di utusan online berkaitan dengan kapal selam bawa 53 kru hilang. Dan ini dilaporkan menurut kapal selam milik Tentera Laut Indonesia, TNI, yang bawa 53 anak kapal dilaporkan hilang di perairan kira-kira 96.56 km dari utara Bali hari ini. Lapor Kompas, kapal selam yang hilang itu merupakan KRI Nanggala 402 dan menurut Panglima TNI iaitu Tentera Laut Indonesia, Marsikal Hadi Jahjanto mengesahkan bahawa berita kehilangan kapal selam buatan Jerman yang dibina pada tahun 1979. Proses pencarian telah pun dimulakan dengan serta-merta dan pihaknya telah pun meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat untuk operasi pencarian kapal selam tersebut. Dan setakat ini kapal tersebut dipercayai berada di perairan kira-kira kedalaman 700 meter dan segala update akan diberitahu kemudian. Okey, itu di utusan. Dan kita nak teruskan ini satu bingkisan berkaitan dengan sebuah kapsul yang akan membawa kita untuk mengenali Encik Muhammad Izwan Ishak, pengurus besar kilang milik Farman Niaga Berhad di Bangi yang pengeluaran tahunannya boleh mencapai hingga 3 bilion tablet ubat. Jom sama-sama kita saksikan. Farman Niaga Berhad antara teraju utama dalam industri farmaseutical negara. Organisasi besarnya merangkumi pelbagai bahagian. Yang paling utama, bahagian pembuatan produk medikalnya. Nama saya Muhammad Izwan bin Ishak. Saya bertugas di Farman Niaga Manufacturing Berhad, Bangi. Dengan pengalaman 20 tahun dalam bidang farmaseutical, Muhammad Izwan Ishak diberi mandat untuk memantau operasi kilang terbesar milik Farman Niaga Berhad bertempat di Bangi, Selangor. Tugas saya kena memastikan overall operation
di kilang ini patuh daripada segi compliance dia, operation dia, output dia. Di Pharma Niaga ni, kita ada oral solid dosage, kita ada glycolic product dan kita pun ada antibiotik. So, in term of capacity, kita boleh produce up to 3 billion tablet setahun. So, untuk gowning ni, kita akan pakai untuk satu proses saja. Dan kita kena cuci setiap kali habis shift. Bagi menghasilkan produk berkualiti tinggi, fasiliti kilang pembuatan perlu mengikut piawai yang ditetapkan Badan Berwajib. Untuk memastikan operasi berjalan lancar, Izwan lebih gemar turun padang. Apa yang saya suka pasal proses blistering ni, daripada tablet, dia keluar sebagai bentuk finish pack, mana barang siap sudah. Sebanyak 186 produk perubatan dihasilkan di sini. Operasi perlu dipantau ketat dan mengikut garisan panduan Good Manufacturing Practice atau GMP. Tujuan kita kod ni untuk produk-produk yang sensitif dengan light, sensitif dengan moisture, produk yang pahit, ataupun coating ni memudahkan untuk kita telan lah. Bersama tenaga kerja seramai 415 orang, Izwan menganggap mereka sebagai satu keluarga besar. Saya suka berada di dalam lab ataupun warehouse bersama staff. Dengan pengalaman saya ada ni 20 tahun dalam industri ni, so saya boleh troubleshoot. Saya boleh share knowledge saya dengan staff. Kita buat ubat untuk kita menyihatkan orang. Dan ubat yang kita buat tu kenalah a good quality punya ubat. Bila saya puas apabila ubat yang kita buat tu result dia okey, meet kita punya deadline to the customer, sampai di sana mana saya lega. Komitmen Izwan Ishak bersama pekerjanya dalam menghasilkan produk berkualiti tinggi adalah contoh terbaik visi Pharma Niaga dalam usahanya menerajui sektor farmaseutical negara. Okey, baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kepada anda yang baru saja menonton kami, terima kasih kita ucapkan selamat menonton Malaysia hari ini pada edisi 22 April 2021. Benar kita bicara mengenai Hari Bumi Sedunia, tapi sekarang kita nak alihkan sedikit tumpuan kepada peminat-peminat sukan bola sepak terutamanya. Maklumlah pagi-pagi ini kita bawa sedikit berita dan juga info berkaitan dengan sukan bola sepak. Kecoh baru-baru ini berkenaan dengan penganjuran sebuah Liga Super Eropah yang dilaporkan ingin keluar daripada UEFA, Persatuan Bola Sepak Eropah, dan ingin menganjurkan liga mereka sendiri di mana 12 pasukan elit di Eropah telah pun dijemput untuk menyertai kejohanan ini dan mendapat perhatian yang sangat hebat, termasuklah peminat-peminat bola sepak di Malaysia. Walaupun nun jauh di Eropah sana, tapi kita masih lagi memberikan minatlah terhadap apa yang berlaku. Untuk itu kita ingin berbicara mengenai kontroversi Liga Super Eropah. Untuk itu kita bersama dengan pakarnya iaitu Encik Muhammad Sadiq Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz Sadiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia punya penekanan perkataan pakar tu ya tu Nip. Betul. Memang pakar inilah orang yang kita sentiasa rujuk. Itulah dia maksudnya. Encik Sadiq, kita nak berbicara mengenai Liga Super Eropah. Kita tinggalkan sedikit Liga Bola Sepak Malaysia ni seketika kerana sekarang yang sedang berlaku kontroversi adalah berkaitan dengan Liga Super Eropah. Mungkin bagi pemahaman penonton Malaysia hari ini, apa sebenarnya yang cuba dilakukan dengan pengenalan Liga Super Eropah ni, Encik Sadiq? Dia adalah satu komplimen kepada Liga Champions League dan Liga UEFA yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Eropah. Bagi mereka, liga-liga yang dianjurkan ini, yang pertamanya dia kata gagal memenuhi cita rasa era media digital. Itu yang dibangkitkan kenapa perkara itu nak dilakukan. Yang kedua, kerana liga UEFA, Champions League dan UEFA itu dimonopoli oleh kelab-kelab handal saja. So bila ada liga super ini, dia memberikan komplimen kepada kelab-kelab lain yang tak dapat bertanding dekat liga Champions League dan UEFA itu dapat bertanding selain daripada 12 pasukan tadilah. Bagi saya dari aspek model penyagaan yang ingin dianjurkan itu adalah daripada pembacaan saya, mereka ingin menjadikan broadcasting tu sebagai elemen untuk menjana kewangan dan dalam menjalankan atau melaksanakan Liga Super itu. Ya. So dengan konteks ini kita memang betul lah kalau kita tengok dari segi aspek
kekuatan broadcasting, sport broadcasting ni boleh melangkaui Eropah itu dengan klub-klub yang akan bertanding dalam liga itu akan mempunyai fan base yang besar. Ya. Jadi dalam konteks ini mereka berupaya menarik perhatian penaja-penaja selain dari aspek yang mereka ada sekarang lah. Itu yang mereka yakin untuk melaksanakan Liga Super itu. Cik Saddiq melihat kepada sebab kita tahu tadi saya tertarik dengan perkataan dikatakan bahawa ianya adalah business model satu entiti lakukan untuk perkembangan bisnes. Bagaimana dengan beauty of the game, kecantikan bola sepak itu sendiri, seni kepada bola sepak, adakah ianya sesuatu yang praktikal kita lakukan, hanya 12 pasukan elit bertanding atas sebab untuk broadcasting money dan sebagainya? Apa akan terjadi kepada sukan itu sendiri, Cik Saddiq? Okey, kita pasal art and science ni, kita lihat bila kita pasal wang, art and science can buy, the money can buy the art and science. Benda tu. Tetapi dari skop 12 tu, 12 pasukan asas, dia akan menjadikan ada penambahan kepada 20 pasukan. So memberikan ruang kepada pasukan lain untuk masuk. Jadi 12 pasukan asas tu tidak akan terkeluar daripada Liga Super itu, dia punya modelnya. Dari segi keuangan tu, bila cerita pasal soalan awak tadi pasal seni itu kekal kerana pasukan-pasukan besar ini mempunyai pemain-pemain yang ternama. Pemain yang kukuh dalam dalam bola sepak. Jadi mereka tidak risau itu. Extraction mereka adalah memastikan 12 pasukan base ini penyokong-penyokongnya sentiasa ada dekat sistem media sosial. Jadi untuk memastikan itu, mereka ada sebenarnya ada lebih kurang dalam 5,000 jam untuk liga itu untuk memanipulasikan dari segi broadcasting dalam media digital. Jadi bila seorang itu berbelanja lebih kurang 10 atau 30 pound sesaat, so impaknya seperti tim Manchester United, tim Real Madrid, tim Barcelona, dia akan menjanakan beratus juta, berbilion-bilion. Mereka boleh mencapai kepada 17 bilion euro untuk mereka mengaut keuntungan. So benda-benda ini semuanya cerita pasal sumber kewangan, dan ada juga unsur perjudian dalam aspek itu. Yang mungkin kita agak tak biasa dengan di Malaysia, tetapi di Eropah itu adalah ada hubung kait liga model penjagaan itu dengan perjudian. Dengan konten masa yang mereka ada selain daripada broadcasting itu sendiri. Secara teorinya, Cik Saddiq melihat sebab Presiden Real Madrid Florentino Perez mengatakan bahawa ini adalah masa depan bola sepak dalam industri ini, sebab melihat kepada model American football juga dikatakan sebegini, pasukan elit dengan broadcasting, dengan pelbagai bisnes model yang diberikan. Adakah ianya masa depan bola sepak? Ya, dan mungkin ada satu cabaran lain kepada UEFA untuk berfikir dalam konteks yang lebih luas dalam memberikan tahap kepuasan kepada satu pengurus pemilik-pemilik kelab-kelab besar di Eropah yang ingin mereka inginkan sumber yang lebih untuk menampung kerugian yang mereka alami dalam 2 musim yang terkini. Yang kedua, mereka inginkan lebih penjanaan kewangan yang lebih luas untuk mereka beroperasi, kerana mereka ingin kekalkan sebagai kelab-kelab besar di dunia. Itu konsep monopoli ni jelas ada dekat situ kalau kita cerita pasal model kewangan ni, perniagaan ini. Jadi apa yang kita dapat di sini, pembangunan bola sepak di Eropah dan di England terutamanya adalah berasas kepada kepuasan penonton dan penyokong. Jadi sebab tu kita dapat lihat di England penyokong-penyokong menyuarakan pandangan mereka. Football is for fans. Okey, itu yang pernah saya alami bila saya berkunjung ke Liverpool. Rakyat tempatan merasakan kita orang luar datang tu mengambil hak mereka, hak keluarga mereka, kerana bola sepak itu adalah satu aspek sebahagian daripada kehidupan mereka dari segi sosial dan pembangunan keluarga mereka dan integrasi keluarga mereka di hujung minggu. Itu antara elemen-elemen kewangan dan penjagaan yang mengambil hak-hak society atau komuniti masyarakat
setempat lah. Cik Sadiq, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian informasi berkenaan dengan kontroversi Liga Super Eropah. Kita insya-Allah akan hubungi nanti. Sama-sama Hanif, jumpa lagi, selamat berpuasa. Betul, selamat berpuasa juga diucapkan kepada Cik Sadiq dan juga seluruh keluarga insya-Allah kerana sudi berkongsi berkaitan dengan kontroversi Liga Super Eropah. Encik Muhammad Sadiq Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam. Okey, itu sedikit berkaitan dengan apa yang berlaku dalam industri bola sepak dunia. Dan kita nak berteriak seketika kerana selepas ni kita akan kembali berbicara mengenai bagaimana untuk memulihkan bumi adalah tanggungjawab semua bersama dengan Sofia dan juga Marsila. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, memelihara bumi kita itu tema bagi Hari Bumi Sedunia pada tahun 2021 dan pastinya saban tahun setiap 22 April diadakan Hari Bumi Sedunia semenjak tahun 1970 dan setiap tahun kita diberi penekanan ataupun diberi kesedaran bahawa betapa pentingnya untuk kita menjaga dan memelihara bumi kita. Dan untuk hari ini kita nak tahu sebenarnya apa mesej yang ingin disampaikan melalui tema yang ditetapkan pada tahun ini iaitu memelihara bumi kita. Dan untuk memperincikan mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan seorang pejuang alam sekitar iaitu Dr. Rokiah Hassan yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Cik Masila apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Okey, baik doktor. Kita semua tahu bahawa tema untuk Hari Bumi Sedunia pada tahun 2021 adalah memulihkan bumi kita. Mungkin doktor boleh terangkan kepada kami di Malaysia hari ini apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan mengenai tema Hari Bumi Sedunia pada tahun ini? Okey, kalau kita ikutkan sebelum saya nak mengulas apakah mesejnya sebenarnya kan, sedikit fakta yang boleh mungkin saya sharekan. Kalau ikut fakta yang dikeluarkan oleh Perpadanan Sisa Pekerja ataupun SW Corp pada 2005 dulu, kita menghasilkan sangat banyak sisa pekerja sehingga 19,000 tan sehari, berbanding dengan sekarang ni meningkatnya 2 kali ganda. Pada 2018 sebanyak 38,000 tan sehari. So keadaan itu memang sangat meruncing. Kalau bertambahnya sisa pekerja ni, bertambahlah pencemaran yang berlaku. Sebab tu kan bila kita tengok tema Hari Bumi Sedunia pada tahun ni, dia kata memelihara bumi kita, bukan lagi memelihara. Memelihara tu dah terlepas dah fasa dia. Kalau ikutkan dulu, fasa yang awal adalah fasa memelihara, kita boleh lagi memelihara dia, tetapi sekarang ni fasa memulihara, maknanya dah keadaan fasa yang sangat teruk. Itulah di antara mesej. Tetapi yang lebih penting lagi pada Hari Bumi Sedunia ini bukan sambutan itu sahaja, tetapi kita nak mengajak orang ramai menjaga planet kita ni dengan lebih baik, dengan bukan sahaja diberi peranan oleh pihak tertentu, tetapi oleh semua orang di peringkat mereka masing-masing. Kalau Cik Masih dah perasan kan, pada tahun 2010 dulu kita pernah terlibat menyertai untuk Earth Hour. Bila sampainya Hari Bumi Sedunia, kita akan buat Earth Hour yang mana kita akan tutup 1 jam lampu kat rumah. Ingat tak kan masa tu? Alhamdulillah ada impact. Semua di dunia ni kan, negara-negara di dunia ni menutup 1 jam waktu tu. Dan ada impactnya Alhamdulillah. Tetapi tidak mencukupi waktu sekarang ni. Itu dulu 2010. Sekarang ni keadaan sangat meruncing, maka kita perlu lipat gandakan lagi usaha kita untuk menjaga alam kita ni yang lebih baik. Okey, baik doktor. Sebenarnya sebagai masyarakat, apa sumbangan kita? Apa yang boleh kita lakukan untuk kita sama-sama memelihara bumi kita ni? Kalau sebelum ni pada 10 tahun lepas kita akan ada mengadakan Earth Hour. Jadi sebagai masyarakat sebenarnya sekarang ni macam mana? Apa sumbangan yang boleh kita lakukan? Okey, sebaiknya kan kita ni kena ambil tahu, kita kena mempelajari, memahami dan melaksanakan di peringkat kita. Katakan contohnya kan, sebab kita nak, bila orang biasa dengar kita nak kitar semula, kita nak buat 3R, segregatekan ataupun asingkan sampah. So kita akan
buat kita semula produk-produk yang boleh kita semula dan termasuklah juga sisa makanan yang sangat-sangat banyak kita hasilkan setiap hari. So saya menyarankan kalau boleh penyertaan dibuat di rumah. Sekarang ni kita banyak masa di rumah kan, maka kita boleh asingkan sisa pepejal yang kita hasilkan setiap hari. Macam contohnya kotak, plastik, dan juga sisa makanan. Sisa makanan kan, especially dalam keadaan sekarang kita tengah berpuasa dalam bulan Ramadan dan akan disusuli dengan menyambut Hari Raya. Akan banyaklah sisa makanan yang kita akan hasilkan. So sisa makanan itulah yang boleh kita semula menjadikan dia kompos. Dan kalau tengok slide-slide yang saya sharekan tu kan, kita di peringkat rumah ni, kita boleh menghasilkan kompos ataupun baja yang kita nak guna tanam sendiri tu kan, daripada sisa makanan yang kita buang. Contohnya kan, kalau dekat rumah kita lepas berbuka, ada nasi tak habis, sayur tak habis, bila kita masak tu kan, semua bahan-bahan masakan kita tu macam kulit-kulit bawang, kulit buah dan sebagainya kan kita buang. Itu sebenarnya sangat bagus kita jadikan kompos. So sumbangan kita boleh buat benda tu di rumah. Setiap orang boleh buat. Bayangkan kalau ada berapa juta penduduk di Malaysia, kalau semua orang menyumbangkan buat kompos macam saya tunjukkan dalam ni kan video ni. So banyaklah yang kita boleh kurangkan kesan pemanasan global ni di peringkat masing-masing. Kalau kita boleh buat di rumah, di sekolah, di universiti, di tempat kerja kita, in fact kan memang kita hasilkan sisa makanan ni memang sangat banyak. So itulah yang kita perlu sertai. Kita jangan tak ambil peduli, kita kena ambil peduli sebab sekarang ni kan bukan sahaja kita nampak ini adalah sebagai kerja amal ataupun kebajikan ataupun sosial saja. Sebenarnya dia juga memberi impak kepada ekonomi kita. Contohnya kan kalau dulu bila kita buat kita semula ni secara sukarela, tak banyak orang nak terlibat, tetapi bila ada impak atau reward dari segi ekonomi, orang ada mula datang membeli, ada harga bila kita jual botol plastik, kertas dan sebagainya kan, so orang berminat untuk terlibat sama dalam bisnes kita semula. Sama jugalah dengan projek kompos yang saya sebutkan tadi. Okey, baik Doktor. Menarik sekali dengan penghasilan projek kompos ini. Jadi Doktor, sebagai kata-kata akhir daripada Doktor lah sendiri, sebenarnya apa harapan dan juga saranan daripada Doktor sendiri dalam usaha memulihkan bumi kita ini agar ia memberi impak yang positif kepada semua sekali? Okey, saya sangat mengharapkan lebih ramai lagi orang-orang di luar sana mempelajari ataupun memahami dan juga melaksanakan di peringkat masing-masing, especially kalau boleh belajarlah cara untuk mengitar semula sisa makanan yang ada di rumah, sebab 45% daripada sisa pepejal yang kita hasilkan di Malaysia ni adalah sisa makanan. Maka sisa makanan itulah yang perlu kita kompos ataupun buat kita semula untuk menjaga planet kita ini. Sebab seperti yang saya dapat ceritakan sedikit kan, saya terlibat untuk mengajar murid-murid tabika, murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti, di UMT dan sebagainya kan, untuk mereka ni memahami, mempelajari, memahami dan melaksanakan, dan mereka juga boleh menjadi duta hijau untuk memberi inspirasi ataupun idea kepada orang ramai untuk sama-sama memelihara alam sekitar kita ini dengan membuat usaha yang sangat kecil di rumah pada peringkat awal, tetapi boleh memberi impak yang sangat besar pada jangka masa yang panjang. Baik, itulah betul. saranan saya. Kalau mereka berminat untuk mengetahui tentang apa yang saya sarankan ini, boleh hubungi saya di Facebook saya, Rokia Hassan juga. InsyaAllah saya sudi kongsi secara percuma. Baik, baik. Terima kasih Doktor kerana sudi berkongsi kepada kami sebenarnya apa memelihara bumi kita ini. Terima kasih banyak Doktor. Sama-sama. Okey, baik, itu dia tadi Dr. Rokia Hassan yang merupakan pejuang alam sekitar. Penting untuk kita memelihara bumi kita dan pastikan sisa makanan kita itu kita kitar semula, jangan dibazirkan. Baik, itu mengenai bagaimana cara untuk kita memulihkan bumi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Sofia, bagaimana cabaran ibu mengandung ketika Ramadan ini. Sebentar lagi bersama Sofia.
Acara tahunan yang dilakukan saban tahun oleh ahli-ahli bakat ATM yang disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Teja Puan Sri Hajah Tengku Muhaini binti almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Kalau sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, ahli-ahli bakat ATM ini terdiri daripada 60,000 orang dan 30,000 daripadanya merupakan suri rumah, dan lebih menarik lagi 10,000 daripada angka itu merupakan mereka yang dalam golongan B40. Menariknya di sini kalau anda dapat saksikan mereka memakai busana warna tudung yang berbeza. Kalau kita saksikan, ini sebenarnya ada cerita organisasi latar belakang ATM yang berbeza juga. Warna putih mewakili bakat gabungan ATM, merah mewakili tentera darat, biru gelap mewakili tentera laut, biru muda mewakili tentera udara. Menarik bukan? Dan majlis ini pula diadakan untuk pembungkusan barangan Hari Raya sempena dengan Hari Raya Aidilfitri dan akan diagihkan kepada petugas-petugas barisan hadapan ATM yang akan bertugas pada pagi Hari Raya. Jumlah bungkusan yang kita sediakan setiap tahun adalah 15,000 dan ianya mengandungi barangan-barangan yang disumbangkan oleh syarikat-syarikat, pertubuhan-pertubuhan dan juga korporat, yang mana barangannya seperti mana yang kita lihat di belakang ya. Dan kita akan pembungkusan kita dah mulakan bermula daripada 5 April yang lepas dan kita jangka akan berakhir pada 23 April. Dan kita akan mula mengagihkan ini kepada markas-markas perkhidmatan darat, laut dan udara jangka pada 2 minggu sebelum Hari Raya ya, supaya mengambil kesempatan untuk barang-barang ini diedarkan kepada anggota-anggota yang bertugas di perbatasan, sama juga dengan anggota-anggota yang bertugas di luar negara ya. Selesai aktiviti pembungkusan barangan Hari Raya Aidilfitri yang akan diagihkan kepada petugas-petugas barisan hadapan ATM yang akan bertugas pada Hari Raya Aidilfitri, kini kita berpeluang untuk interview, menemu bual dan mendapat tahu bagaimana secara latar belakangnya penubuhan bakat ATM itu sendiri dan keadaan yang dikatakan transformasi bakat ATM bersama dengan seorang figura hebat di belakang bakat ATM itu. Inilah dia bersama dengan saya Yang Amat Mulia Tengku Muhaini. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum. Tengku mungkin boleh kongsikan bersama dengan Patik dan juga penonton Malaysia hari ini berkaitan dengan transformasi bakat ATM. Bagaimana memang banyak yang ketahui bakat ini dimulakan secara badan amal kebajikan dulu. Bakat ditubuhkan tahun 76 rasa saya. Sudah lama kan. Jadi dari masa ke semasa perubahan, kita gabungkan mula-mula dimulai dengan bakat darat. So, lepas itu kita ada bakat laut, tentera laut dan bakat tentera udara. Jadi itu yang panggil bakat ATM. Okay. So alhamdulillah saya telah mengemukakan proposal untuk transformasi bakat ini kepada 3 kementerian. Kementerian Pertahanan, Kementerian Kewangan dan Kementerian Pembangunan Sumber Manusia. Kerana pada saya kalau dapat sedikit bantuan, kami boleh memulakan kursus ni walaupun isteri-isteri ini boleh berada di dalam rumah. Saya harap memulakan ini lepas Hari Raya untuk hanya 100 dulu wanita. The first 100 wives ya, kita mulakan dalam kursus kemahiran ya, jahitan, craft dan masakan. Tak kira lah masak untuk kek ke, untuk bahan-bahan basah ke, whatever. Dan juga kursus asas ngasuh. Pengasuh. Dan saya sudah mula program jahitan tahun lalu. So, sudah 500 isteri-isteri lalui kelas-kelas jahitan ni seluruh Malaysia except Perlis. InsyaAllah. Free dia bagi. Saya harap isteri-isteri di sana dengar ini. Ambillah peluang ini jika terbuka, jika kami sudah datang ke pangkalan, ke base, ke camp, ambillah. Jangan tak ambil peluang ini. Kerana itu amat rugi besar. Kerana saya big plans for them insyaAllah. Dengarlah Tuhan
doakanlah agar dia berjaya. Itulah harapan saya. Ya. Baik, itulah tadi liputan transformasi bakat ATM untuk menyantuni mereka di barisan hadapan bersama dengan rakan setugas Ani Mizati dan juga disediakan oleh wartawan Asri. Baik, di segmen kali ini kita akan membincangkan sesuatu yang pastinya memerlukan sedikit pencerahan. Pastinya ramai ibu-ibu mengandung ketika Ramadan ini ada banyak persoalan yang boleh atau tidak boleh berpuasa, adakah selamat untuk diri, untuk bayi. Kita akan bersama dengan tetamu saya, Dr. Haliza Kamarudin, pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Andorra. Assalamualaikum. Salam. Sihat, Doktor? Sihat, sihat. Thank you for having me. Thank you for being here too. Right, yeah. Baik, Doktor, kita nak tahulah sebenarnya kan, dari permulaannya, mungkin ramai yang khawatir, tidak pasti. Adakah sebenarnya selamat untuk seorang ibu berpuasa? Adakah ini sedikit sebanyak boleh mengganggu tumbesaran bayi dalam badan kita? Bagaimana? Yeah. So, secara amnya, ibu-ibu yang berisiko rendah, yang tidak ada masalah kesihatan, boleh berpuasa. Dan ibu-ibu yang tidak ada masalah tumbesaran dengan bayi, memang boleh berpuasa. Baik. Tetapi ada beberapa kategori pesakit yang kita tidak galakkan berpuasa. Okey. Yeah. So, antara kategori pesakit yang kita tidak galakkan untuk berpuasa adalah pesakit ibu-ibu yang mengalami kencing manis, ya, kencing manis, and dia kena cocok insulin, ubat insulin. So kalau dia berpuasa dan dia ada risiko untuk dia dapat hypoglycemia, dan dia akan menjejaskan kandungan dan kesihatan dia. Selain daripada itu, ibu-ibu yang ada masalah perubatan yang serius seperti masalah buah pinggang, terlalu morbid obesity, dan juga ataupun masalah jantung dan masalah darah tinggi yang tak terkawal. So kategori pesakit ini memerlukan mereka memakan ubat pada waktu yang tertentu sepanjang hari. Jadi itu tak digalakkan untuk mereka berpuasa. Ini antara ibu yang telah pun mempunyai penyakit yang mungkin dikatakan sedia ada. Tetapi adakah dapatnya tempoh sepanjang kehamilan itu, sama ada awal, pertengahan ataupun penghujung kehamilan yang mungkin sedikit sebanyak tidak digalakkan? Adakah? Ya, so sesetengah pesakit ni memang mungkin dapat detect penyakit itu pada mungkin awal trimester, pada awal first trimester tu dari segi. Jadi memang kita tak galakkan. Dan kalau dia dah lambat dah, macam third trimester nak dekat nak bersalin pun lagi kita titik beratkan supaya tidak digalakkan untuk berpuasa. Baik. Dan juga kadang-kadang ada ibu-ibu di awal trimester pertama yang biasalah muntah-muntah, rasa mual, tak boleh makan. Jadi kalau diorang berpuasa, lagilah risiko untuk diorang jadi dehydrated. Jadi kita tak galakkan golongan itu untuk berpuasa. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang mengalami risiko pendarahan. Jadi kita juga tidak galakkan ibu-ibu tu untuk berpuasa. Okey. Doktor, let's say katakanlah terdapatnya ibu yang tahu dia tak berapa larat tapi dia tetap gagahkan diri juga untuk terus berpuasa. Adakah ini akan memberikan sedikit sebanyak impak kepada kandungan? Bagaimana? Ya, so kalau kita I sendiri bagi tahu my patients, don't force yourself. Don't force yourself, and always Allah knows, right? So kita cuba kata kat mereka, kalau nak baby dah lepas kalau you dah rasa baby dah kurang gerak, you dah rasa pening kepala, dah rasa nak pitam, rasa gastric pain, jadi kita galakkan untuk mereka untuk berbuka puasa dan jangan terus untuk bertegas untuk berpuasa. Antara perkara-perkara yang boleh berlaku kalau mereka bertegas untuk berpuasa, kadang-kadang ada risiko kematian kepada bayi dalam kandungan. Ya, dan juga kadang-kadang untuk pesakit-pesakit yang ada kencing manis, dan dia akan menyebabkan risiko gula mereka tak terkawal. Baik. Kita sendiri sebagai ibu pun kita kena tahulah untuk menilai tubuh kita, adakah kita sebenarnya larat. Kalau kita membebankan diri kita, nescaya anak pun akan terbeban juga. Baik,
Itu antara indikasi untuk kita kenal pasti, doktor. Bagi mereka yang ingin berpuasa dengan jayanya, dengan lancar, macam saya dulu bila saya mengandung dulu kan, saya rasa macam setengah hari tu cepat sangat rasa pening, cepat macam tak cukup gula dalam badan. Jadi tips pemakanan, sahur dan juga berbuka, bagaimana? So kenapa ibu-ibu yang mengandung berpuasa you rasa you senang rasa giddiness, rasa tu sebab dah lah kita berpuasa, jadi tapi baby tu masih memerlukan kalori, masih menggunakan kita punya tenaga sendiri. Jadi bila kita tak sahur dengan bagus ataupun berbuka dengan bagus, dia akan menyebabkan lagi risiko kita senang rasa nak pitam, rasa giddiness and rasa senang penat. So tipsnya kalau untuk ibu-ibu yang nak berpuasa, sahur is a must. Kena sahur. Mesti kena sahur. Tak boleh tak sahur. And sahur tu kena a good portion. Jangan macam minum air. Tak boleh. Okey, good portion tu macam mana? Good portion is a balanced diet. Okay, you cannot, untuk sahur tak adalah kita makan KFC. Nasi double lah. Tak ada. Just normal. Eat for one person. Eat for one person. Eat for one person. You do not need to eat for two person. Okay. So just balanced diet. So ada carbohydrate, ada protein, ada vegetables. Makanan-makanan yang digalakkan untuk makan masa kita berpuasa dan masa mengandung is high fiber diet. Serat tinggi. Yes, like macam oats, wholemeal bread, that things can last, kita boleh kenyang lebih lama. So that is recommended. And we have to have good water intake, at least 8 glasses of water. Baik. Kita kena elakkan makanan-makanan yang high in sugar. High in sugar, processed food, or like apa yang bergoreng-goreng. Those kind of things are not digalakkan masa mengandung. Kita makan sesihat yang mungkin lah, walaupun berbadan dua. Tak bermaksud kita boleh balance diet. Bedal saja apa yang di depan kita. Akhir sekali kan doktor, satu tips berpuasa untuk memastikan seorang ibu tu kuat mentalnya, kuat fizikalnya untuk meneruskan menghabiskan berpuasa dalam bulan Ramadan ini, pada masa yang sama kekal menjadi seorang ibu yang bahagialah mengandung. So my final tip is actually for ibu-ibu yang nak berpuasa masa mengandung is always listen to yourself and listen to your baby. Okay. Right. And jangan push yourself sangat if dah tak larat. So I think that is the key message I tell all my patients. To listen to their body when dia berpuasa. Kalau dah lapar sangat, dah pening, kena buka puasa. Baby dah kurang gerak, kena buka puasa. So that is one of the messages that is very important for all the mummies out there. Saya teringat soalan ni, kalau masa sahur tu kena minum air, berapa gelas? Minimum 2 to 3 glasses. 2 ke 3 masa you buka masa sahur. Masa sahur dan buka puasa. Baik. So kadang sukar untuk kita ambil telur banyak, tetapi itu antara yang boleh memastikan kita boleh berpuasa ketika mengandung. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Haliza Kamarudin, pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi Hospital Wanita dan Kanak-kanak Andorra, untuk memberikan kita sedikit peringatan dan juga panduan bagi ibu-ibu berbadan dua. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan meninjau kisah inspirasi resepi mudah si bujang segala di Malaysia hari ini. Kembali dalam Malaysia hari ini bersama kami, saya Marcella dan juga Sofia. Baik, tadi kita dah bercakap mengenai bagaimana ibu mengandung untuk menyusu ketika bulan Ramadan dan ada juga mengenai memelihara bumi kita. Dan sekarang kita nak bercakap mengenai satu kisah yang begitu memberi inspirasi lah, Sofia. Betul, seorang individu ini yang melihat para bujang sama ada tak tahu masak atau tak mulakan macam mana. Betul. Dia memberikan inspirasi di TikTok untuk mengajar antara menu-menu mudah yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, termasuklah yang teruna, termasuklah anak-anak bujang dan sebagainya, untuk mereka berjinak-jinak sedikit dengan masakan dan segalanya. Kita bersama dengan Ahmad Syafiq Ahmad Nazri, personality dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat ke? Alhamdulillah kami sihat. Syafiq masak apa hari ni?
Hari ni berbuka tak plan lagi. Tengah hari baru beli barang and then baru masak. Okey. Baik Syafiq. Kita nak tanya kepada Syafiq mengenai Syafiq dikenali di TikTok dengan resepi-resepi bujang yang ringkas dan sebagainya. Apa yang membuatkan Syafiq terfikir untuk orang kata tu membuat satu video yang mengajar semua orang untuk memasak dengan resepi yang saya kira cukup ringkas sekali? Pada mulanya saya main TikTok ni sekadar suka-suka je, and then pada awal Januari hari tu saya masukkan video masak laksa utara, and saya agak terkejut juga begitu ramai sambutan. Sampai sekarang dapat reach 1.5 million video tu. Okay. And then orang keep support lah, suruh buat masak selalu, buat yalah, dia orang jarang nampak orang lelaki post dekat social media pasal masak-masak kan. So so bagi saya bila dapat sambutan yang luar biasa macam tu, saya macam why not kan, saya cuba share ilmu yang apa saya ada kan. Saya share pada orang yang tak tahu masak kan. Betul. So dari situ, daripada situ yang orang yang tak tahu masak, yang tak reti orang kata bahan-bahan macam mana kan, dari situ yang bila yang cuba dari tak tahu nak masak, cuba nak masak, bila tengok video yang saya masak, macam mudah lah. Macam tu. Okey. Syafiq, kita nak tahu sikit lah asal-usul Syafiq ni macam mana? Pandai masak macam ni, memang masa kecil-kecil masak dengan mak ke macam mana? Okey, pada asalnya dulu masa kecil-kecil kan kita selalu orang kata tengok mak masak kat dapur kan. Bila selalu tengok mak masak kat dapur macam dah terbiasa, tengok-tengok macam orang kata ada minat lah kat situ masak kan. Bila dah ada minat tu, try masak sikit-sikit sampai arwah mak saya dah tak ada. And then orang kata ilmu tu adalah sikit-sikit kan, belajar masak-masak. Sampai sekarang bila orang masak tu ilmu saya kata ilmu ni sampai bila kita kena kejar ilmu kan. So sampai sekarang saya masih belajar dengan kakak saya masak ni. Okey. Syafiq, ada tak dalam perancangan Syafiq untuk kata orang tu bila kita dah ada kemahiran memasak dan sebagainya ni, mungkin boleh jana pendapatan melalui kemahiran yang kita miliki ni. Ada tak Syafiq terfikir untuk mungkin nak memulakan perniagaan menjual makanan ataupun menjadikan platform media sosial ni sebagai sumber pendapatan tambahan Syafiq? Bagi saya, mungkin masa akan datang saya akan buat personal branding saya and then perkembangkan apa yang saya buat lah. Which is saya akan keluarkan produk saya sendiri and then bagi dekat orang ramai lah. Okey. Syafiq, bagi mereka yang baru nak belajar masak lah, anak-anak bujang semua ni, apa resepi nombor 1 yang Syafiq rasa paling senang kena tahu masak? Apa? Paling senang bagi saya paling senang, korang boleh, pada orang yang cuba-cuba baru nak masak, korang kena try kuotiao goreng. Bagi saya itu paling senang lah bagi saya. Kuotiao goreng, macam nasi goreng. Apa yang saya share dekat TikTok tu benda-benda yang masakan yang paling simple, orang kata boleh dapat tangkap. Macam tu. Okey, itu yang paling simple lah, goreng kan. Senang yang goreng-goreng tu lah. Pernah tak mana-mana masakan yang Syafiq masak, tiba-tiba masak kan tak jadi? Rasa dia macam, alamak tak sedap lah. Pernah tak? Dia nampak cantik kan? Tapi tak best. Tak sedap. Macam mana? Kalau bagi saya, kalau rasa ni boleh kita bagi water sikit, macam kalau kurang garam kita boleh bagi extra garam, kalau kurang gula bagi tambah gula kan. Macam tu bagi saya, kalau rasa ni kita boleh adjust sendiri. Macam tu. Oh, maknanya kalau tak jadi tu bolehlah kita adjust sikit bagi jadi sedap. Boleh, kita boleh adjust je. Kalau tak jadi boleh kasi jadilah macam tu. Okey. Yang penting dia confidence lah kan. Kita ambil langkah pertama lah. Janganlah takut masuk dapur asyik beli kat bazar Ramadan je. Betul lah. Saya kira kalau macam bila kita ada kemahiran memasak ni, boleh jimatkan lagi duit belanja dapur. Betul tak? Betul. Bagi saya kalau kita masak sendiri lebih jimat lah pada kita beli dekat luar. Kalau kita beli kat luar belum tentu kena dekat kita sedap ke tak sedap kan. Kalau kita masak, nak cakap sedap tu kita punya cita rasa sendirilah sedap tu kan. Kita boleh adjust rasa dia kan. Macam tu lah bagi saya lah. So kalau kata dari situ kita boleh tambah kita punya ilmu masak kat situ. Baik, kita mengharapkan agar Syafiq terus bagi banyak lagi inspirasi menu yang terletup lagi kat TikTok tu supaya ramai lagi yang berani untuk masuk dapur. Terima kasih Syafiq. Okey, terima kasih.
Baik, itulah dia seorang inspirasi bagi anak-anak bujang kan. Betul. Kita beranilah untuk memasak ni. Jangan kata anak-anak bujang, mak-mak orang ke bapa-bapa orang pun. Boleh juga kita masuk dapur cuba memasak. Betul. Untuk keluarga juga kan. Okey. Lepas ni, kita akan bersama dengan Hanif untuk perkongsian yang seterusnya. Segala di Malaysia hari ini. Hai, saya Shalin Zulkifli. Disebabkan pandemik COVID-19, saya tidak lagi bersukan bersama anak-anak saya di luar rumah. Tapi saya dengar tidak lama lagi kita akan mendapat vaksin. Namun saya terdengar ada juga yang takutkan vaksin. Nasihat saya, janganlah percaya kepada berita palsu. Dengarlah saranan pakar kesihatan anda. Vaksin bukan sahaja penting untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi orang yang kita sayangi. Lindung diri, lindung semua. Hindarkan diri kita dari panasnya api neraka Ramadan ini dengan menyumbang kepada kempen Seerat Dua Jari 2021 Yayasan Maghfirah untuk bersahur, berbuka puasa serta dana pendidikan untuk 5,000 anak yatim Pusat Perlindungan dan Jagaan seluruh Malaysia. Baik, kemudian kami di Malaysia hari ini, saya masih tertanya-tanya kenapa seawal pagi ini Marsila dan Sofia berbicara mengenai masakan. Maksudnya dah buat kita mula berfikir berkenaan dengan menu untuk kita berbuka. Tapi sebelum itu, kita ingin kongsikan kepada anda satu lagi perkongsian ini berkaitan dengan kempen Seerat Dua Jari. Sangat menarik dan untuk itu kita ingin bersama dengan salah seorang figuranya yang tadi kita telah pertontonkan berkaitan dengan kempen tersebut. Bersama dengan saya sangat besar hati bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Selalu saya tengok di kaca TV. Pertama kali saya berdepan dengan Ustaz. Dapat masuk TV. Betul. Duta kempen Seerat Dua Jari. Ustaz, mungkin sebagai permulaan pengenalannya, ianya diperkenalkan oleh Yayasan Maghfirah. Betul. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanif dan seluruh para penonton MHI. Moga beroleh rahmat dan berkat di sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yayasan Maghfirah ditubuhkan sejak tahun 2018 lagi dan telah pun berdaftar di bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri dan juga kita ada matlamat kita tersendiri iaitu untuk menjadi sebuah yayasan untuk membangunkan atau mengislahkan umat Islam ataupun seluruh umat di Malaysia ini dengan sasaran kita pendidikan, kebajikan dan juga dakwah. Dan mungkin ada para penonton sempat menonton tadi ada beberapa paparan video yang menunjukkan bahawa beberapa yang telah kita laksanakanlah untuk khususnya kebajikan seluruh umat di Malaysia ni dan kempen yang sedang akan kita kongsikan khususnya di dalam Ramadan ni iaitu kempen Seerat Dua Jari tuan ni. Ya, sangat menarik sebab saya baru nak tanya berkaitan dengan kempen Seerat Dua Jari ni Ustaz. Kenapa namanya kempen Seerat Dua Jari? Apa simboliknya? Ya, banyak jari kenapa dua kan? Dia sebenarnya dia berdasarkan satu hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi kata aku dengan orang yang membantu anak-anak yatim adalah seperti ini. Ini itu Nabi mengisyaratkan dua jari Nabi. Dua jari yang dirapatkan. Maka maksudnya kita punya sasaran kita adalah untuk membantu dan kita nak menyantuni anak-anak yatim dengan beberapa program lah. Sebab kita sedia maklum anak yatim ni merupakan golongan yang sangat dekat di hati Rasulullah SAW dan golongan yang sangat digalakkan Nabi supaya kita bantu mereka. Jadi antara program-programnya insya-Allah kita ada bantuan tajaan berbuka puasa atau sahur untuk pusat perlindungan dan jagaan anak-anak yatim dan kita ada menawarkan tajaan kos pendidikan holistik pada anak yatim ni yang ianya merangkumi jati diri, kendiri dan akademik. Dan yang menariknya Hanif, kita bukan sekadar taja pendidikan, kita bagi guru lagi sekali untuk bersama-sama dengan anak-anak ni sebab kehidupan mereka sangat memerlukan ayah, memerlukan ibu di samping. Namun nasib tak menyebelahi. InsyaAllah guru-guru yang kita bawa untuk bersama dengan anak-anak ni juga dapat membimbing mereka bagaikan ayah dan ibu. Dan kita ada juga tajaan sahur dan buka sebanyak RM10 untuk seorang anak yatim dan tajaan pendidikan sebanyak RM15 seorang. Saya sangat tertarik sebab ianya merangkumi pelbagai bantuan yang cuba diberikan. Betul. Mungkin Ustaz boleh beritahu kami berkenaan dengan kos yang diperlukan oleh yayasan ini? Terima kasih. Penonton-penonton semua, untuk kita nak melaksanakan kempen Seerat
dua jari ini, kurang lebih kita ada 5,000 orang anak yatim dan di seluruh Malaysia kurang lebih ada 100 pusat perlindungan yang akan kita jalankan program ini, dan anggaran kos untuk projek Seerat Dua Jari ini adalah RM4 juta ringgit. Namun Hanif, 4 juta ringgit tu insya-Allah akan menjadi kenyataan dengan sokongan, dengan doa dan juga sumbangan daripada penonton-penonton Indonesia yang dimuliakan semua. Dan kerana ini merupakan suatu peluang untuk kita nak rebut, kerana Nabi Muhammad SAW ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayus sadaqati afdal? Ya Rasul, sedekah yang paling afdal tu sedekah yang mana? Yang paling afdal yang mana? Lalu jawab Nabi, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, paling utama sekali adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka kami di Yayasan Maghfirah mengambil peluang bulan penuh keberkatan ini untuk mengajak penonton-penonton semua, jom kita tambah lagi pahala. Tadarus sudah, tarawih sudah, cuma jangan tidur terus saja. Iaitu dengan kita berinfak dan kita menyumbang untuk projek ataupun kempen Seerat Dua Jari ini. Ya, Ustaz, saya percaya ramai yang sangat tertarik untuk meneruskan sumbangan kempen bersama dengan Seerat Dua Jari ini. Mungkin sebagai pengenalannya, apakah kelebihannya sebenarnya Ustaz untuk kita berinfak di bulan Ramadan kepada anak-anak yatim terutamanya? Ya, baik. Terima kasih. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, salah satu daripada amalan-amalan untuk nak menjadikan kita ni hampir dengan baginda Nabi Muhammad SAW, insan yang ulung, yang kita sangat impikan untuk, kata orang, jadi jiran Nabi lah di syurga tu, ada beberapa amalan. Kata ulama, antara hadis-hadisnya iaitu kita berakhlak mulia. Kemudian kita mendidik anak-anak wanita kita, anak-anak perempuan kita jadi perempuan yang baik. Yang baik pun akan membuatkan ayahnya tu nanti dalam syurga rapat dengan Nabi. Dan salah satunya lagi, mungkin ada orang kata, saya bujang, saya belum ada tanggungan semua lagi, tapi saya nak berjiran dengan Nabi juga. Amalannya adalah membantu menyantuni anak-anak yatim. Itu kelebihan dia. Jadi bagi anda yang mungkin nak menyumbang, nak turut sama berkongsi rezeki kita dengan kempen Seerat Dua Jari ini, adanya nombor telefon, website, semua dah tertera di paparan kaca TV anda, dan anda hanya terus saja boleh berbuat demikian dengan transfer akaun boleh, ataupun ada website untuk anda nak ketahui lagi apa lagi program-program atau kempen lain yang sedang pihak Yayasan Maghfirah laksanakan. Saya kira amat rugi bagi kita yang melepaskan peluang ini, kerana di akhirat nanti, Hanif, manusia yang paling rugi siapa? Paling rugi manusia adalah orang yang menunda-nunda kebaikan. Ayat dia apa? Nantilah, esoklah, tunggulah, satgi lah. Jenis-jenis nantilah, tunggulah, sebab Zuhur nanti belum tentu kita masih hidup. Jadi rebut peluang yang sedia ada, insya-Allah bertali arus pahala untuk kita. Amin. Betul. Ustaz sangat ringkas, sangat hebat. Saya rangkumkan di sini bernilai 4 juta yang diperlukan dalam kempen Seerat Dua Jari ini. Ustaz, terima kasih banyak kerana bersama kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Yang bahagia Ustaz Elias Ismail, Duta Kempen Seerat Dua Jari. Nanti kita jumpa lagi, insya-Allah. Insya-Allah ni. Semoga berjaya dan dipermudahkan urusan segalanya dalam usaha untuk membantu mereka yang memerlukan pada bulan yang sangat mulia ini. Okey, kita nak berteriak seketika. Selepas ni kita akan bawakan kesinambungan single kedua dari Fat Majid di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, Fat. Ya, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sedihnya. Itulah, sedih sikit. Pagi-pagi dah mendayu pagi ni. Itu pertaruhan single terbaru, single kedua? Betul, single kedua saya. Kesinambungan daripada single pertama saya, Bukan Takdirku. Fat, air mata ke tu? Air mata ke tu? Tak. Mod pagi. Kan. Mungkin boleh ceritakan sikit tak mungkin mendua ni, penceritaannya bagaimana? Single terbaru saya, Tak Mungkin Mendua ni adalah kesinambungan daripada single pertama saya, Bukan Takdirku. Bukan Takdirku tu ada sepasang ni lah. Lelaki dan wanita ni. Ending cerita dia, perempuan ni tak nak dekat lelaki ni. So, perempuan yang tak nak? Perempuan yang tak nak. Macam mana pun kita lelaki macam menang. Kita boleh beras. Kita boleh beras. Lepas tu Tak Mungkin Mendua ni, perempuan yang lama tu datang balik.
tapi sayangnya yang lelaki tu dah ada yang lain. Oh, dia pula tak nak. Maksudnya, fahamlah, perempuan tu tak diterima lah untuk single kedua ni. Jual mahal sangat. Complicatednya. Dia complicated sikit. Tapi benda tu saya buat berdasarkan cerita sebenar lah. Kisah sebenar? Bukan, cerita yang sebenar yang berlaku pada semua pasangan. Maknanya bukan pada pengalaman diri sendiri lah. Bukan. Jawab betul-betul. Dia cover itu. Okey. Fat setakat ni bukan sekadar menyanyi saja tetapi dah berjinak-jinak dalam dunia lakonan kan. Macam mana pengalamannya? Pengalaman dia memang saya tak pernah sangka yang saya akan menceburi bidang lakonan. Cita-cita tu ada sebab cita-cita saya ni nak jadi macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Nulis lagu, boleh menyanyi, boleh berlakon. Mungkin satu hari nanti ada tu mungkin saya jadi direktor pula. Maknanya menjadikan P. Ramlee ni Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni sebagai salah satu idola lah dalam dunia lakonan. Okey. Jadi sekarang ni apa perkembangan lakonan? Saya baru habis syuting drama 13 episod yang bertajuk Aku Seorang Perempuan, tapi insya-Allah akan ditayangkan tak lama lagi. Watak macam mana tu? Sebab tahunya Aku Seorang Perempuan ni. Cerita Aku Seorang Perempuan tu dia biografi Siti Nurdiana. So saya sebagai abang kepada Siti Nurdiana. Okey. Mana lagi suka sebenarnya? Menyanyi ke berlakon? Cabaran tu. Berlakon dah. Berlakon. Oh ya? Kenapa? Sebab apa? Satu, nak mendalami watak tu. Kadang-kadang watak yang saya dapat tu bukan diri saya, bukan diri saya. So saya nak kena create benda tu kan. Tapi alhamdulillah benda tu best. Bukan jiwa. Jadi Fat ni sebenarnya orangnya macam mana? Saya ni. Saya soalan. Sebab dia kata tadi bukan jiwa. Sebab macam mana? Maksud saya contoh macam sebelum saya berlakon dalam drama 3 episod ni, saya dapat telemovie Kifarah Buta. Saya kena jadi orang buta. So saya macam saya tak pernah. Selama ni nampak je. Tapi nak kena daripada situ lah saya ambil pengalaman untuk belajar. Pernah rasa tak macam dalam menyanyi tu segala yang ditaruhkan itu sesuatu yang boleh kita reflect dalam lakonan juga, macam penjiwaan, karakter. Adakah membantu ataupun totally bidang yang sangat berbeza untuk Fat? Bagi saya dua-dua tu sama dan menyanyi pun membantu saya dalam lakonan dari segi penghayatan apa semua kan. Cuma beza dia berlakon dengan menyanyi lah. Okey. Kita difahamkan lagu ini mendapat sentuhan salah seorang rakan kami. Siapa lagi? Jejak Rasul kita kan? Betul. Dari Yahya. Bagaimana sambutan? Bagaimana kolaborasi dengan Fetri tu? Itu saya nak tahu tu. Saya sebenarnya ni daripada hati saya sendiri. Saya ni pendatang baru dalam industri seni. Saya pun tak sangka yang saya dapat hasil karya daripada dua sentuhan yang bagi saya legenda. Abang Ajai dengan Abang Fitri. So saya macam betul ke ni kan? Betul ke ni? Tapi bila dah dapat tu alhamdulillah. Dia pun tanya, okey Fuad, nak lagu macam mana kan? Okey, saya nak lirik ni berkisahkan apa? Saya kalau boleh nak sambung daripada... Okey, yang tanya awak tu Fetri lah? Abang Ajai. Abang Ajai. Lepas tu Abang Ajai kata, saya kalau boleh saya nak buat single kedua saya ni sambungan daripada single pertama. Dia kata, okey, kalau macam tu okey. Bagi kat Abang Fetri, esok dah siap. Fetri ni memang banyak kisah-kisah kan? Dia kata, dia duduk sekejap je, dah dapat ilham. Semua ada. Okey. Fat, kita nak kongsikan ni satu bingkisan. Tapi saya nak tanya satu soalan dulu. Boleh. Awak minat Tok T tak? Minat. Siapa tak minat Tok T? Semua orang minat dia. Awak minat? Semua minat ni? Of course. Ada ucapan sikit berkaitan dengan kelahiran bayi kedua Tok T dan Datuk K. Jadi kita dengarkan ucapan dari peminat-peminatnya. Jom. Senyuman manis penyejuk jiwa hamba, semanis-manisnya bak gula. Assalamualaikum Tok T dan family. Alhamdulillah, syukur dan tahniah di atas kelahiran putera yang sangat comel. Moga menjadi anak yang soleh dan berjaya di dunia akhirat, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum, salam Ramadan. Saya Fazuna mengucapkan tahniah buat kakak kesayangan saya, Datuk Sri Siti Nurhaliza dan suaminya Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa Siti DK di atas kelahiran anak keduanya, baby boy. Kak Iti, selamat berpantang, selamat on diet tau, dan happy for you. Afia anak ibu dapat adik lelaki. Afia jaga adik tau,
Jangan buli-buli ya. Saya salah seorang peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah buat Datuk Seri Siti Nurhaliza dan suami di atas kelahiran baby A mereka. Semoga Datuk Seri dan juga anak sihat walafiat dan selamat berpantang Tok T. We love you. Saya salah seorang peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya ingin mengucapkan tahniah Kak Eti di atas kelahiran baby boy yang begitu comel sekali, dan pesanan khas buat Kak Eti, semoga cepat-cepat sihat dan selamat berpantang. Kami sentiasa mendoakan Kak Eti dan we love you Kak Eti. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan suami atas kelahiran putera mereka baru-baru ini. Semoga anak mereka menjadi anak yang soleh, membesar dengan sihat dan menjadi manusia yang bermanfaat. Kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza, jaga kesihatan dan selamat berpantang. Sabar menanti nian debat dirasa lahirnya wahai anak muda. Penuh harapan jadi insan mulia, berkasakan di dalam jiwa. Bagai bulan di pagar bintang, lahirnya Odita datang. Ananda menyeri kehidupan, sempurnakan sebuah cinta. Alhamdulillah, kita pun tumpang gembira kan? Ya. Betul. Lepas ni ada 2 orang je yang boleh cakap maknya Siti Nurhaliza. Dah ada lagu. Kan? Bestnya. Ting ting tang ting ting. Tahniah kita ucapkan. Tahniah. Ya, kepada Datuk Siti lah kan. Untuk kita. Fat, mungkin nak bagi ucapan sikit ke? Apa ke? Saya pun nak ucapkan tahniah kepada Datuk Siti Nurhaliza. Semoga kata dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. InsyaAllah. Berkat Jadi- bulan Ramadan ni kan. Betul, betul. Betul. Dan Fat pula bagaimana perjalanan kejayaan lepas ni, mungkin ada harapan dan pesanan kepada semua peminat? Saya cuma nak berpesan selamat menyambut bulan Ramadan dan sentiasa doakan saya dan terima kasih kerana sentiasa hadir dengan saya. Okey, baik. Kepada peminat yang nak cari Fat, macam mana nak mengikuti perkembangan karya seni Fat, apa Instagram ke ataupun macam mana mereka boleh dengarkan lagu Fat? Okey, diorang boleh dengar lagu saya di setiap digital platform dan boleh follow saya di IG Fat Majid dan IG Todak Music untuk mengikuti perkembangan saya yang selanjutnya. Okay. Lepas ni tak ada ke lagu-lagu rancak sikit ke apa ke, asyik lagu putus cinta? Bila yang single kedua ni dia dah jumpa orang lain tapi tak terima tu. Yang ketiga ni dia dah happy dengan yang dah lain. happy. Dia dah happy. Boleh cerita. Real life. Okey. Bagus. Saya suka. Terima kasih banyak. All the best. Sama-sama. Sepatutnya ada satu lagi persembahan kan? Betul. Okey, tak apa, kita simpan Fat dulu. Okey. Terima kasih kerana sudi bersama kami sepanjang 1 jam 30 minit ni. Esok kita ada Esok kita bawakan perkongsian penerima fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bagaimana pengalamannya? Adakah perlu risau atau tidak? Mereka akan kongsikan. Okey, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum.